madness. Look at that. You like it? The most important critic in the city. Now suddenly you're going to be an artist. Well, be an artist on your own time. Hello semuanya, selamat datang ke channel Gila Film bersama Bad. Apa khabar korang semua hari ni? Bad harap semuanya sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Filem yang akan Bad ceritakan pada hari ini adalah filem Chef yang dikeluarkan pada tahun 2014. Filem yang dibintangi oleh pengarah filem Iron Man iaitu Jon Favreau menceritakan tentang perjalanan hidup seorang chef yang hebat. Tanpa membuang masa lagi, jom kita tonton. Watak utama cerita ini adalah seorang chef yang bekerja di sebuah restoran terkenal iaitu Carl Casper. Di sebalik kehebatannya sebagai seorang tukang masak, namun kehidupan pribadinya tidak begitu cemerlang kerana telah diceraikan oleh isterinya. Namun mempunyai seorang anak iaitu Percy, dan pada kali ini adalah gilirannya untuk menjaga Percy, dan kebetulan Carl mau membeli barang dapur pada hari itu. Dia pun membawa Percy berjalan-jalan di pasar. Apparently, they're sending a big reviewer who's also some huge food blog. Talking about the food, the culture, you know, like this. We have fun next week. Okay. Setelah mengantar Percy ke rumah ibunya, Carl kembali ke restoran tempatnya bekerja, menghadapi malam yang penting kerana malam itu terdapat seorang pengkritik makanan yang akan datang ke restoran mereka. Dan mereka merancang untuk membuat menu yang hebat. Plant. Boss, you want me to pickle these? Yeah, pickle these. I want you. Chef. I got the good shit. Oh, See this look what one? we did. Look at that. That's a The Oxnard specimen. baby. It's big night tonight. Y'all know what's happening? Yeah. Okay. Let me know as soon as he gets here. Kemudian muncullah pengurus restoran yang cantik manis. Molly memberitahu yang pemilik restoran akan masuk ke dalam dapur sebentar lagi. Dia kelihatan bertengkar dengan Carl kerana Carl telah mengubah menu pada malam itu. Padahal Carl cuma mahu menghidangkan menu baru yang lain daripada yang lain kepada pengkritik makanan itu. Pemilik restoran berkeras mahukan Carl menyediakan menu yang biasa mereka hidangkan kerana terbukti menu itulah yang membuat restoran mereka terkenal. Dah namanya pun pemilik restoran, terpaksalah Carl mengikutkan saja membuat menu terkenal restoran itu. I think you should play your hits. Let's have some fun. Good. Good. Setelah pekerjaan mereka selesai dan pengkritik makanan itu merasai makanan mereka, semua pekerja pun keluar minum bersama untuk merayakan kejayaan mereka pada malam itu. Tapi ketika Carl membaca komen pengkritik makanan itu, betapa terkejutnya Carl dan semua pekerja kerana pengkritik makanan itu mengutuk habis-habisan makanan yang telah disediakan oleh Carl dan semua pekerja di restoran mereka. That he must be eating all the food sent back to the kitchen. Sebagai pengurus yang prihatin, Molly cuba menenangkan Carl dan menemaninya balik ke rumah. Dan di situ penonton akan diperlihatkan kehebatan Carl menyediakan masakan yang membuatkan Molly kagum dengan skill dan kesedapan makanan yang Carl sediakan. Esok paginya, Carl telah membawa Percy berjalan-jalan dan bekas isterinya, Ines, mengucapkan setinggi-tinggi takziah atas kritikan negatif terhadap masakannya. Tapi Carl hanya menjawab, "Ya, sudahlah. Memang dasar lidah pengkritik itu hanya tahu makan tempe dengan sambal kicap. Tidak tahu membezakan mana yang sedap dan mana yang tidak sedap. Pedulikan saja komen-komen negatifnya." Tapi bagi Bud, sedap tu. It was fun, right? Yeah. Where are you going? I gotta work on it. Selesai bawa Percy bersia-sia, Carl terus kembali ke restoran dan mencuba menu baru sampai ke tengah malam. di mana salah satu pembantunya, Mamat, cuba merasa makanan itu dan rasanya, mantap. Sampai secara tak sengaja dia tersebut yang pengkritik makanan itu telah mengkritik Carl lagi di Twitter.
I mean, who reads that anyhow? I'm not on Twitter. I know what you're talking about. Nothing. So show me what's on Twitter that's so bad, I should say. You're so right in hands with my baby. So I'm there's no holiday. Pulang ke rumahnya pada malam itu dan kebetulan Percy memang tidur di rumahnya, Carl meminta Percy untuk membuatkannya satu akaun Twitter dan apabila Percy telah tidur, Carl dengan segera telah mencari akaun pengkritik tadi untuk membaca seberapa teruk komennya dan Carl telah membalas komen tersebut tanpa menyedari Twitter itu bukanlah mesej peribadi seperti SMS atau WhatsApp, melainkan boleh dibaca oleh semua pengguna Twitter. Esok paginya, Percy terperanjat melihat akaun ayahnya yang baru dibuat telah mempunyai 2,000 orang follower. Dan ketika Carl sampai ke tempat kerjanya, Mamat dan pekerja lain berasa kagum kerana Carl berani membalas tweet pengkritik, malah mencabar pengkritik itu untuk datang lagi ke restorannya untuk mencuba menu barunya. No, That's man, not good. Give me the That's not a phone. good idea. Give me the Don't phone. do it. Come on, you ready to do this? Is it on? Yeah, we're doing it. Doing it, guys. Setelah pengkritik itu setuju untuk datang, Carl sekali lagi mendapat masalah daripada pemilik restoran. Beliau mau menghidangkan menu yang sama dengan menu hari itu yang tidak pernah diubah selama 10 tahun. Jadi sia-sialah Carl mencabar pengkritik itu datang sekiranya menu yang dihidangkan adalah menu yang sama yang dirasainya ketika kedatangannya yang lalu. Dan akhirnya Carl berhenti kerja waktu itu juga. Now changed. Either you stay or you go. It's up to you. End of discussion. If you don't cook my menu, subject closed. Inilah dia pengkritik makanan yang sememangnya tugasnya adalah merasa dan mengkomen makanan, di mana dia begitu kecewa dengan menu yang dihidangkan kerana dia mengira terdapat menu baru seperti badak berendam, tai itik, buah kotem mamak, sop gearbox ataupun apa-apa sajalah menu yang baru selain menu yang pernah dia makan hari itu. Dan memang patutlah dia berasa hampa sampai beberapa kali dia meminta untuk berjumpa dengan Carl yang beria mencabarnya untuk datang kali kedua. Namun pemilik restoran berjaya mengalihkan perhatiannya dengan menyogok arak mahal. The last time I was in Napa at the vineyard. Setelah berjam-jam menunggu menu baru yang tak kunjung keluar dan bosan dengan makanan yang dihidangkan serta Carl yang tidak mau keluar menemuinya, sehingga dia membuat komen lagi di Twitter mengatakan Carl adalah seorang chef yang memasak secara cincai. Mendapati pengkritik itu memberikan komen yang teruk padanya, Carl telah datang semula ke restoran. Walaupun dihalang oleh pemilik restoran, Carl tetap merempuh ke meja pengkritik, memarahinya di depan semua orang, bahkan membaling makanan kerana marah atas kritikan yang dibuat ke atasnya. It's fucking molten, see? It's fucking molten, you asshole. You're not getting to me. I'm not needy. Keesokannya, Carl menjadi panik kerana aksinya semalam telah menjadi viral dan memburukkan namanya sebagai chef terkenal. Tapi apakan daya, nasi telah menjadi bubur. Perkara yang telah berlaku itu tidak akan dapat diulang semula. You're not getting to me. Okay. You're not getting to me. Oh, besito. What's up, man? Look everybody. I'm everywhere. Okay, I'm like a meme. Ketika ingin mengambil Percy untuk keluar berjalan-jalan, Carl telah diajak oleh bekas isterinya Ines untuk keluar bercuti ke kampung halaman ayah Ines di Miami. Dan oleh kerana Carl telah berhenti kerja dan tidak mempunyai apa-apa projek di sini, apa salahnya ikut bekas isterinya keluar bercuti dan berjalan-jalan? Mana tahu kalau dapat rujuk semula. Where are we? This is Little Laban. Like in Grand Theft Auto? Malam itu mereka keluar bergembira dan minum bersama-sama. Ketika sedang makan malam bersama bekas mertuanya, Carl berbual mengenai betapa sedapnya sandwich yang dihidangkan di restoran itu. Tapi Ines mengatakan sandwich yang dibuat oleh Carl jauh lebih sedap dan mengusulkan Carl untuk membuat perniagaan sendiri, iaitu perniagaan food truck yang sering Carl idam-idamkan. Kerana seperti kata Najib As-Sadok, sekecil mana perniagaan pun kita tetaplah bos pada diri kita sendiri.
Kitalah bos, kitalah kuli. You think people would like this kind of food back home? You think people would like it? Yeah, it's real food. Why not? Pagi esoknya, Carl pun pergi ke pejabat seseorang yang korang mesti kenal lah orang ni. Kali ini dia menjadi Marvin yang sebenarnya adalah bekas suami Ines. Jadi rupanya selepas Ines bercerai dengan Carl, dia telah kahwin dengan Marvin dan sekarang dia telah balik menjadi janda dan available. Kerana Marvin orang kaya yang mempunyai Stark Industries, Ines mencadangkan agar Carl meminjam wang untuk memulakan perniagaan food truck yang sudah lama diimpikan. A turd that I lost. don't know that I feel like a turd. Truth be told, food truck's a great idea. You know what I mean? Sama seperti wataknya dalam cerita Iron Man, Marvin juga mempunyai sikap yang suka mengenakan orang lain, di mana dia menjanjikan truk yang bagus untuk Carl, namun truk yang sampai adalah truk yang sangat buruk dan memerlukan kerja keras untuk digunakan semula. Tak lama kemudian, Ines pun datang menghantarkan Percy untuk dijaga oleh Carl kerana wang yang dipinjamkan Marvin untuk membuka food truck itu bukanlah percuma. Ines harus membayar dengan mengikut Marvin berjalan-jalan dan bercuti, dan hal ini membuatkan Carl sedikit cemburu. I'm sorry, but this is none of your business what I did after I divorced. Bye. Setelah Ines pergi, Carl pun menelpon Mamat untuk memberitahu dia sedang memulakan perniagaan food truck yang membuatkan Mamat senang hati. Namun bila diajak bekerja sebagai pembantunya, Mamat meminta sedikit tempoh untuk berfikir kerana masih mempunyai hutang kredit kad dan hutang kereta. Sucks. So I guess you're gonna have to stay there for a while, bro. All right, take that bucket, fill it. Dengan dibantu oleh Percy, Carl pun membasuh truk tersebut dan kemudian pergi membeli barang-barang peralatan memasak. Namun ketika meminta bantuan orang-orang yang sedang berehat-rehat di sana, mereka buat tak tahu saja. Tak lama kemudian muncullah Mamat yang rupanya berminat untuk menjadi pembantu Carl, dan dengan bantuan bahasa Sepanyol yang dikuasainya, orang-orang di situ pun mau membantu mereka. As soon as we got off the phone. Dude, I was so jealous when I heard your voice. I was like, that's what I want to do. Oye, amigo. ¿Todo bien? Eso me pa. Hey, buddy. Thank you so much. Good to see you, What, buddy. you must have just jumped on the plane as soon as we got off the phone. Dengan pengalaman memasak bertahun-tahun, Carl pun mula memasak daging untuk sandwich yang akan dijualnya, yang ketika dimakan rasanya sangat sedap sekali, dan mereka pun memulakan perniagaan mereka pada waktu itu juga. Bang. Is it hot? Yes. Tell them it's hot. Now watch me, watch what I'm doing. 2 slices of ham. 3 equal pieces. Good. Like it live, like it live. Thank you very much. Of course, I got that. We got 12 all day, 12 all day. Little man, take your hazelnuts. Give me some more ham. Give me 4 cans, please. Terjadi satu insiden kecil di mana Percy dengan tidak sengaja telah memasak sandwich hingga hangus dan menganggap itu adalah hal remeh kerana hanya 1 biji saja. Namun Carl telah memanggil Percy secara bersemuka dan memberitahunya dia memang bukanlah ayah yang baik dan suami yang baik, tapi dalam hal masak-memasak dia memang pakar, dan makanan hangus bukanlah hal yang ringan dan tidak boleh diterima. That's my son. Get back in there. We got some hungry people. He's ready to cook. So happy. So happy. Yeah, that's what something is. Behind you. That one's done. Good. I got 2 right back here. 2 here. Dengan memakai nama Cubanos yang bermaksud sandwich asli Cuba, mereka memutuskan untuk memusing bandar Miami dan membuka kedai tepat di pantai Miami, yang ketika pelanggan tengah ramai, datanglah seorang petugas majlis bandaran melarang Carl untuk berniaga di situ. That was you? Yeah, here we go. Thank you, sir. Thank you for your patience. Who needs a little bit? Me. What do you need? No problem. Sorry about that. Mereka bertiga terkejut bila pegawai penguatkuasa itu mengatakan yang dia mengenali Carl daripada video viral marah-marahnya yang membuatkan Carl terkenal, dan diminta bergambar selfie bersama pegawai penguatkuasa tersebut. Hey, Martin, come here. Is that flat screen TV? Got it. Good? Okay. Good? Hey, can we do one more? Dalam perjalanan, Percy yang aktif di dalam media sosial telah memposting segala aktiviti perniagaan mereka, namun mendapat kecaman daripada Carl dan Mamat yang menganggap Percy sudah menjadi budak yang ketagihan media sosial. I think I missed the exit. Okay,
Okay, enough with the virtual world. How about something real? Who wants to stop at Disney World? Tiba di sebuah bandar kecil, Mamat diminta untuk menyiapkan kedai mereka, sementara Carl membawa Percy untuk membeli kopi dan roti yang enak di tempat itu. Tapi bila mereka kembali, betapa terkejutnya Carl dan Mamat bila mendapati begitu ramai orang yang datang beratur untuk membeli sandwich mereka. Hal ini dikarenakan kegigihan Percy yang mempromosikan dan mengupload segala aktiviti perniagaan mereka di media sosial. It's worth the wait, I promise. Number 7, here you go, 2 more. Bono coming up, say goodbye, y'all, right here. Setelah perniagaan mereka sangat laris di beberapa tempat, Carl membawa mereka makan di sebuah restoran barbecue yang terkenal di situ. Percy mencadangkan agar mereka menjual burger pula. Tanpa berfikir panjang, mereka pun terus membuat burger di dalam menu mereka. He says he misses you. 6 sliders all day. 69 coming up. I can't take it no more. Setelah beberapa waktu, kini sampailah masa untuk Percy dipulangkan semula kepada ibunya. Hal tersebut membuat Carl berasa sedikit kehilangan, apalagi ketika dia sedang duduk keseorangan dan menonton video-video yang telah diupload oleh Percy, membuat Carl tidak tahan dan meminta Percy dan Ines untuk ikut bersamanya menjual sandwich. Ketika sedang berada di satu lokasi perniagaan food truck, tiba-tiba muncullah seorang yang tidak diduga, iaitu si pengkritik makanan yang meminta untuk bersemuka dengan Carl. Dia mengatakan yang dia telah merasai sandwich Carl dan rasanya sungguh sedap. Mengenai masalah mereka yang lalu, si pengkritik mengatakan dia tidak mempunyai sebarang masalah personal dengan Carl, tapi disebabkan pekerjaannya sebagai pengkritik makanan, menjadi tugasnya untuk memberi komen dengan jujur, dan memang menu yang Carl hidangkan pada waktu itu memang tidak sedap, dan itu diakui oleh Carl sendiri yang memang tidak mempunyai kuasa dan semua menu diatur oleh pemilik restoran. I had no control over the menu. Whatever the case, okay? You seem to be cooking. Tujuan sebenar pengkritik makanan itu bertemu dengan Carl sebenarnya adalah kerana dia mempunyai satu restoran yang besar dan dia menawarkan Carl untuk menjadi ketua chef di situ. Tidak ada peraturan menu, tidak ada kekangan, dan Carl akan dibenarkan untuk memasak apa saja mengikut keinginannya. Cerita pun tamat. Kawan Bud yang bekerja sebagai chef pernah berkata, memasak melibatkan banyak panca indera. Makanan yang istimewa dibuat untuk mata, telinga, hidung, mulut dan juga jiwa. Tidak ada seni lain yang serumit ini. Terima kasih kerana menonton video kali ini. Sekiranya anda suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Salam sayang daripada Bud. Bye.